Okey, aturan operasi. Ada beberapa aturan operasi yang perlu dipatuhi, okey? Tengok di sini. Bermula dengan kurungan, kita mesti selesaikan semua operasi yang berada di dalam kurungan. Seterusnya, operasi darab atau operasi bahagi. Dan yang akhir sekali ialah operasi tambah dan tolak. Okey, kita pergi pada contoh yang pertama, contoh A. Okey, lihat pada soalan. 2 tolak 6 darab 3. Okey, macam mana nak selesaikan dia? Okey, kita kena selesaikan operasi darab dahulu. Kita letakkan dia di dalam kurungan 6 darab 3. Dan hasilnya 18. Seterusnya, teruskan dengan operasi tolak. 2 tolak 18 dan jawapannya ialah negatif 16. Okey, kita pergi pada contoh yang kedua, B. Okey, di sana boleh tengok soalan dia ada operasi bahagi, tambah dan tambah di dalam kurungan. Okey, macam mana nak selesaikannya? Okey, seperti yang tadi, kita akan selesaikan di dalam kurungan. 8 tambah 2, hasilnya ialah 10. Seterusnya, kita akan selesaikan operasi bahagi. 15 bahagi 5, hasilnya ialah 3. Dan barulah kita selesaikan operasi tambah. 3 tambah 10 dan jawapannya ialah 13. Contoh seterusnya, C. Okey, ada dua bracket di situ. 9 tolak 8 dan negatif 9 bahagi 3. Kedua-dua kurungan perlu diselesaikan. Okey, 9 tolak 8 hasilnya ialah 1 dan negatif 9 bahagi 3 hasilnya ialah negatif 3. Seterusnya, kita selesaikan operasi darab. 3 darab negatif 3 hasilnya negatif 9. Dan akhir sekali kita selesaikan operasi tolak. 1 tolak 9 dan hasilnya negatif 8. Expanding two brackets, pengembangan dua kurungan. Ada 3 bentuk pengembangan. Pertama, dalam kurungan A tambah B kuasa 2. Dikembangkan menjadi A tambah B dan A tambah B. A darab A kuasa 2 dan A tambah B, AB. Manakala B darab A, AB B darab B, B kuasa 2. Hasilnya A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2.
Contoh 2. Kurungan A tolak B kuasa 2 penyelesaian A tolak B dan A tolak B dengan mendarab A dan A hasilnya A kuasa 2 dengan mendarab A dan B hasilnya negatif A tolak B. Seterusnya B darab A hasilnya negatif A dan B. Yang terakhir B darab B, B kuasa 2. Hasilnya ialah A kuasa 2 tolak 2AB tambah B kuasa 2. Contoh 3. Kurungan A tambah B kurungan A tolak B. Penyelesaian, darabkan A dan A hasilnya A kuasa 2. Darabkan A dan B hasilnya negatif A, B. Darabkan B dan A hasilnya tambah AB. Dan yang terakhir, darabkan B dan negatif B hasilnya negatif B kuasa 2. Seterusnya, selesaikan. Hasilnya ialah A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Contoh A, 2x tambah 5 kuasa 2. Penyelesaiannya adalah wujudkan dua kurungan bagi 2x tambah 5. Darabkan 2x dengan 2x, hasilnya 4x kuasa 2. Seterusnya, darabkan 2x dengan 5, hasilnya tambah 10x. Kemudian darabkan 5 dan dengan 2x dan hasilnya menjadi 10x, dan darabkan 5 dengan 5 hasilnya menjadi 25. Akhir sekali, selesaikan 4x kuasa 2 tambah 20x tambah 25. M tolak 2 kuasa 2. Penyelesaiannya, wujudkan dua kurungan untuk 3M tolak 2. Seterusnya, darabkan 3M dengan 3M, hasilnya menjadi 9M kuasa 2. Kemudian darabkan 3M dengan negatif 2,
hasilnya negatif 6M. Seterusnya darabkan 2 dengan 3M, hasilnya negatif 6M. Dan akhir sekali darabkan negatif 2 dengan negatif 2, hasilnya positif 4. Selesaikan 9M kuasa 2. Negatif 6M tolak 6M menjadi negatif 12M dan tambah 4. Contoh C. X tambah 4 darab X tolak 4. Penyelesaiannya, darabkan X dengan X, hasilnya X kuasa 2. Kemudian darabkan X dengan negatif 4, hasilnya negatif 4X. Seterusnya darabkan 4 dengan X, hasilnya tambah 4X. Dan akhir sekali darabkan 4 dengan negatif 4, hasilnya negatif 16. Akhir sekali selesaikan X kuasa 2 negatif 4X tambah 4X menjadi kosong, tolak 16. Tukar tajuk rumus. Contoh yang pertama, X campur 6Y sama dengan 4 dan kita jadikan X sebagai subjek kita. X diletakkan di sebelah kiri, 6Y diletakkan di sebelah kanan, dan positif 6Y itu akan menjadi negatif. Kita tengok contoh yang kedua. A campur 6BC sama dengan 5. Dan kita jadikan C sebagai tajuk rumus kita. (6BC) kita akan letakkan di sebelah kiri dan A akan kita hantar ke sebelah kanan menjadi negatif A. Jadikan C sebagai tajuk rumus kita. 6B akan berada di sebelah kanan dan diletakkan di bawah sebagai bahagi. Contoh yang ketiga, 6PQ dibahagikan dengan R sama dengan 4 dan P sebagai tajuk rumus. Kekalkan 6PQ di sebelah kiri dan darabkan R dengan 4 di sebelah kanan. Jadikan P sebagai tajuk rumus. 6Q dihantar ke sebelah kanan sebagai hasil bahagi. Jawapannya 4R bahagi dengan 6Q. Contoh yang seterusnya,
8RS tolak 6R sama dengan 5J, dan kita nak jadikan R sebagai tajuk rumusnya. Jadikan R sebagai tajuk rumus dan kita kena faktorkan R dahulu. Bawakan 8S tolak 6 ke sebelah kanan dan dibahagikan. Contoh yang kelima, 3R kuasa 2 tolak S sama dengan 8, R sebagai subjek. Kekalkan 3R kuasa 2, negatif S dibawa ke sebelah kanan menjadi positif F. Tiga bawa ke sebelah kanan dan dibahagikan dengan 8 campur S. Kuasa 2 bila dibawa ke sebelah kanan akan menjadi punca kuasa dan seterusnya jawapannya adalah punca kuasa 2, 8 campur S bahagi 3. Dua A tambah B per 2A. Kesalahan yang biasa dilakukan ialah memotong 2A per 2A dan memberi jawapan sebagai B. Ini adalah kesalahan umum yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Langkah yang patut dilakukan adalah memisahkan pecahan tersebut 2A per 2A tambah B per 2A. Ketika ini, potongan boleh dilakukan terhadap 2A per 2A dan jawapan yang tinggal adalah sebagai 1 tambah B per 2A. A tolak 3B per 3B. Kesalahan yang selalu dilakukan ialah memotong terus 3B per 3B dan memberi jawapan sebagai A. Ini tidak boleh dilakukan sama sekali dan jawapan A adalah jawapan yang salah. Langkah yang sewajarnya dilakukan adalah memisahkan pecahan tersebut, iaitu A per 3B tolak 3B per 3B. Keadaan inilah yang membenarkan potongan dilakukan, iaitu 3B per 3B dan memberi jawapan sebagai A per 3B. Inilah langkah yang betul.
Kesalahan sering dilakukan dengan melakukan pengembangan. Contohnya 4A dalam kurungan darab BC tutup kurungan. Kesalahan sering dibuat dengan mengembangkan, iaitu 4AB tambah 4AC. Ini adalah kesalahan yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Kaedah yang betul adalah mendarab terus 4A BC kerana kurungan merupakan darapan. Kesalahan umum bagi operasi bahagi adalah biasanya pelajar terus mendarabkan bahagian pecahan di sebelahnya, iaitu 5A darab 6 darab C bahagi B darab D. Ini adalah langkah yang tidak boleh dilakukan sama sekali dan adalah langkah yang salah. Untuk langkah pecahan yang dibahagikan dengan pecahan yang lain, langkah pendarapan sungsangan perlu dilakukan, iaitu 5A per B darab. Tanda bahagi ditukarkan kepada darab dan disungsangkan D per 6C. Dengan keadaan ini, pendarapan terus boleh dilakukan, iaitu 5 darab A darab D dan dibahagikan dengan B darab 6 darab C. Inilah langkah yang sewajarnya dilakukan.